Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mula dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada video PDPR kita kali ini, kita akan belajar satu tajuk di bawah bidang fiqh. Okey, seperti yang kamu dapat lihat, gambar ini menunjukkan tentang apa? Gambar ini menunjukkan tentang apa? Ini adalah solat secara berjemaah. Okay. Solat yang dilakukan secara berjemaah. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah solat berjemaah pengikat hati. Okay. Solat berjemaah pengikat hati. Tajuk di bawah bidang fiqh pelajaran 14. Kalau kamu ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 90. Okey, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran yang pertama, Ustazah nak awak mengetahui apakah maksud solat berjemaah. Yang kedua, mengetahui hukum solat berjemaah. Yang ketiga, mengetahui dalil nakli bagi solat berjemaah. Yang keempat, syarat-syarat untuk menjadi imam. Yang kelima, kedudukan imam dan juga makmum. Yang keenam, syarat solat berjemaah. Yang ketujuh, adab solat berjemaah. Yang kelapan, hikmah solat berjemaah. Kesembilan, ciri keutamaan orang yang dipilih menjadi imam. Dan yang terakhir adalah perbezaan makmum muafiq dan juga makmum masbuk. Ustazah nak, selesai sahaja kita belajar tajuk solat berjemaah ini, Ustazah nak awak boleh menguasai kesemua objektif pembelajaran. Ada 10 semuanya. Okey, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita yang pertama, iaitu maksud solat berjemaah. Maksud solat berjemaah terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah dari segi bahasa. Dari segi bahasa, solat berjemaah bermaksud berkumpul. Okey. Dari segi istilah pula, solat berjemaah bermaksud solat makmum bersama-sama dengan imam dengan sekurang-kurangnya seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, jadi kita fahamlah. Maksudnya sekiranya solat secara berjemaah ni adalah solat makmum dengan imam. Okey, mesti ada sekurang-kurangnya 2 orang untuk kita laksanakan solat secara berjemaah. Kena ada imam, kena ada makmum. Kalau kita seorang saja, tak ada imam dan tak ada juga yang nak jadi makmum, maka itu adalah solat secara individu. Okey, bukan berjemaah. Okey, seterusnya kita tengok hukum solat berjemaah. Apa hukum dia? Okey, ada 2 kategori di sini. Yang pertama, hukum bagi individu. Maksudnya hukum bagi kita ni. Apa hukum kita solat secara berjemaah? Okey, hukumnya adalah sunat muakkad. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sunat muakkad? Okey, sunat muakkad ini adalah sunat yang dituntut. Kita memang dituntut untuk buat solat secara berjemaah. Walaupun hukumnya adalah sunat. Tapi kalau ada masa free tu, kita buatlah solat secara berjemaah. Tak kira lah di rumah ke, ataupun kita pergi surau, ataupun kita pergi masjid, ataupun mana-mana je lah. Okey, hukum bagi individu, bagi kita sendiri adalah sunat muakkad.
Okey, kalau dari komuniti masyarakat, okey, hukum solat berjemaah bagi komuniti masyarakat hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi macam contohnya dalam taman kita ni, dalam kawasan tempat kita duduk ni, ataupun sekiranya kalau kamu duduk kampung, dalam kampung kamu tu sekiranya ada dah orang yang pergi menunaikan solat secara berjemaah, kiranya terlepaslah dosa penduduk kampung yang lain, terlepaslah dosa penduduk taman yang lain. Okey, faham tak? Maksudnya kalau bagi masyarakat ni, dia punya hukum solat berjemaah adalah fardu kifayah. Okay? Jadi kalau kita free, kalau kita tak sibuk, maka kita pergilah masjid ataupun surau untuk menunaikan solat secara berjemaah. Okay? Dan awak kena ingat, sekiranya kita buat solat secara berjemaah, pahalanya adalah 27 kali ganda lebih banyak daripada solat bersendirian. Kalau kamu solat secara bersendirian, satu je pahala kamu dapat. Tapi sekiranya kamu solat secara berjemaah, 27 pahala kamu akan dapat. Sangat banyak. Okay? Jadi jangan cakap kata solat berjemaah ni buang masa. Tak bolehlah cakap macam tu. Sebab ganjarannya sangat banyak. Okay? Seterusnya, Ustazah akan tayangkan video. Cuba kamu tengok, cuba kamu faham. Dan cuba catat isi penting daripada video yang Ustazah akan tayangkan ni. Solat secara berjamaah. Solat berjamaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai seorang imam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih afdal dan baik daripada salat bersendirian dengan berkumpul ganda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berniat mengikut imam atau menjadi makmum. Niat salat berjamaah imam dan makmum. Niat salat berjamaah sebagai imam. Usalli fardhu as-subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Usalli fardhu az-zuhri 4 rak'atin imaman lillahi ta'ala. Usalli fardhu al-'asri 4 ركعات إماما لله تعالى. أصلي فرض المغرب 3 ركعات إماما لله تعالى. أصلي فرض العشاء 4 ركعات إماما لله تعالى. أصلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. Niat salat berjamaah sebagai makmum. أصلي فرض الصبح ركعتين مأموما لله تعالى. أصلي فرض الظهر 4 ركعات مأموما لله تعالى. أصلي فرض العصر 4 ركعات مأموما لله تعالى. أصلي فرض المغرب 3 ركعات مأموما لله تعالى. أصلي فرض العشاء 4 ركعات مأموما لله تعالى. أصلي فرض الجمعة ركعتين مأموما لله تعالى. Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam.
tidak mendahului imam dalam takbir dan rukun-rukun solat, serta tidak pula melambatkannya. Kedudukan imam di hadapan makmum sekurang-kurangnya di had to meet. Solat makmum mestilah sama dengan solat imam. Contohnya, imam dan makmum sama-sama melakukan solat zuhur. Kedudukan dan susunan saf yang betul dan rapi. Makmum lelaki tidak boleh mengikuti makmum perempuan. Sabda Rasulullah SAW, tiap-tiap 3 orang dalam suatu desa atau pelosok desa yang tidak dirikan solat berjamaah di dalamnya, mereka itu pasti dikuasai syaitan. Oleh karena itu, berjamaahlah kamu sekalian, sebab serigala itu akan memangsa kambing yang jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, baiklah anak-anak semua. Awak dah pun tengok video yang disediakan. Saya tak pasti awak boleh dengar ataupun tidak sebab suara video ini agak perlahan. Jadi kalau awak tak boleh dengar pun sekurang-kurangnya awak boleh membaca kan. Jadi dekat video tadi disebut ataupun diajar cara-cara niat solat. Niat solat sekiranya kita jadi imam, bagaimana cara nak niat dia. Sekiranya kita jadi makmum, macam mana cara nak niat dia. Okay, kalau kita jadi imam, so kita niat seperti biasa dan tambahlah perkataan imaman. Kalau kita jadi makmum, niat pun macam biasa, cuma kena tambah perkataan makmuman. Okey, jangan pula awak tertukar. Awak ni jadi makmum tapi masa niat tu pergi imaman pula kan. Okey, jadi niat solat seperti biasa. Yang tu awak kena hafal niat solat. Kalau awak tak hafal niat solat, macam mana awak solat sehari-harian? Kan, kita memang tahu solat tu adalah wajib. Jadi nak tak nak kena hafal niat ketika solat. Okey, kita akan teruskan dengan dalil naqli. Dalil naqli berkaitan dengan solat berjemaah. Dalam Islam memang disuruh untuk kita dirikan solat secara berjemaah, kan? Jadi apa dalil naqli dia? Firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43. Maksud dia apa ni? Maksudnya dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Dan rukuklah kamu semua secara berjemaah bersama-sama dengan orang yang rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Apa maksud dia kat situ? Kita memang diwajibkan untuk menunaikan solat dan diminta juga untuk kita warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama-sama. Tu maksudnya berjemaah lah. Solat secara berjemaah. Okey? Itu adalah dalil naqli, dalil bukti yang menunjukkan bahawa kita ni memang diminta untuk menunaikan solat secara berjemaah. Kita akan teruskan dengan syarat menjadi imam. Yang pertama, syarat dia adalah imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Okey, di sini kalau awak tengoklah kan, para imam di masjid ataupun surau kan, biasanya untuk menjadi imam, kita akan, pejabat agama akan buat satu kursus khas lah untuk para imam ni. Sebab apa? Sebab untuk memperbetulkan bacaan. Hatta bacaan Al-Fatihah yang tiap-tiap hari kita baca tu pun kadang-kadang ada kesalahan. Okay? Kita tak nak bila seseorang imam tu baca salah, dia kena tanggung dosa makmum-makmum yang lain. Jadi imam ni bukan senang. Okay? Jadi kena belajar membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Yang kedua, imam lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan hanya boleh jika semua makmum perempuan sahaja. Okay, maksudnya kita fahamlah. Kalau imam lelaki, dia boleh jadi imam kepada semua jemaah lelaki dan juga perempuan. Tapi kalau imam perempuan, dia hanya boleh jadi imam kepada jemaah perempuan sahaja.
Jelas ya? Jadi tak nak lepas ni tiba-tiba nak buat solat secara berjemaah, tapi ada seorang perempuan ni volunteer nak jadi imam. Time tu ada juga jemaah lelaki. Yang tu tak boleh. Imam perempuan hanya untuk jemaah perempuan sahaja. Okey, dan yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Okey. Seterusnya kita tengok ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Orang yang macam mana kita nak pilih sebagai imam? Okey, yang pertama adalah pemimpin. Sebab itulah bila kita nak lantik seorang pemimpin ni, kita kena make sure dia tahu tentang agama, tahu cara nak jadi imam, tahu kayaknya dia mentadbir tu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Okey, ini adalah pemimpin. So pemimpin ni kena jadi imam lah. Orang yang menjadi keutamaan lah untuk dipilih sebagai imam. Tapi dalam keluarga kita, pemimpin siapa? Bapa kan? So bapa perlu tahu cara untuk menjadi imam. Okey, yang kedua adalah imam yang dilantik oleh pemerintah. Yang ni imam dekat masjid, dekat surau, dekat madrasah dan sebagainya. Okey, imam yang dilantik oleh pemerintah. Yang ketiga adalah tuan rumah. Tuan rumah ni adalah orang yang antara orang yang keutamaan lah dilantik sebagai imam. Kalau macam contohnya awak buat open house. Lepas tu masa tu maghrib, tetamu tak balik lagi. So, buatlah solat secara berjemaah dan keutamaannya adalah tuan rumah tu untuk menjadi imam. Okay. Yang keempat adalah lebih alim dan juga berpengetahuan. Orang yang nak jadi imam mestilah orang yang dia tahu bagaimana cara nak jadi imam, macam mana niat nak jadi niat solat untuk sekiranya dia jadi imam. Okay. Dan yang seterusnya adalah lebih fasih bacaan Al-Quran. Kalau kamu dengan kawan-kawan kamu dekat sekolah, kan, kamu keluar kelas lambat. Okay, jadi kamu pun solat bukan dengan ustaz. Maksudnya kamu solat dengan kumpulan kamu. Jadi kamu kena pilih antara semua kawan kamu yang nak berjemaah tu, yang mana paling lebih fasih bacaan Al-Qurannya. Okay, seterusnya adalah lebih tua. Sebab lebih tua ni orang kata lebih berpengalaman, lebih tahu, lebih mahir. Okay. Yang seterusnya adalah lebih merdu suaranya. Lebih merdu suaranya sebab bila kita baca ayat Al-Quran tu, bila merdu, bila sedap didengar, maka jemaah lain akan lebih khusyuk. Kan? Okey, seterusnya lebih baik akhlaknya. Tapi kalau lebih baik akhlaknya ni adalah ciri keutamaan lah. Tapi tak semestinya orang yang tak baik akhlak tak boleh nak jadi imam. Ustazah pernah tengok satu video tu, mak rempit. Mak rempit, dia punya seluar pun terkoyak. Terkoyak-koyak lah kan, mak rempit biasalah. Tapi terkoyak tu tak adalah sampai membuka aurat dia. Sebab lelaki ni aurat daripada pusat sehingga ke lutut. Terkoyak dia tu bawah lagi, maksudnya dekat kaki lah. Jadi dia boleh menjadi imam. Walaupun orang kata akhlak dia kurang sikit lah. Sebab dia merempit, bergaul dengan rakan-rakan yang kurang sopan akhlaknya kan. Okay. Semua orang boleh jadi imam. Okay, dekat sini semua orang boleh menjadi imam. Tapi ini yang saya sebutkan tadi ni adalah ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Okay. Okay, next Sazana, awak tengok video yang disediakan ni dan tolong catat. Tolong catat maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam video ni.
Okey, baiklah. Apa yang boleh awak lihat dalam video yang Ustazah tayangkan tadi? Okey, video itu berkaitan dengan kedudukan imam dan juga makmum. Susunan dia macam mana? Bukannya main belasah aja kan? Okey, untuk kedudukan imam dan juga makmum yang lengkap, Ustazah nak awak buka buku teks muka surat 92 dan 93. Dekat dalam muka surat tu ada diterangkan kedudukan secara gambar rajah. Maksudnya awak boleh tengoklah secara dalam gambar tu bagaimana kedudukan imam dan juga seorang makmum yang sama jantina. Bagaimana kedudukan imam dan makmum dengan dua orang makmum yang perempuan, yang lelaki dan sebagainya lah. Awak boleh tengok dan cuba hafal kedudukan tersebut. Okey, next. Yang ni Ustazah nak awak buat, awak lakarkan. Okey, dalam buku nota. Sila buat, okey arahan dia. Sila buat lakaran kedudukan imam dan makmum dalam pelbagai situasi, iaitu situasi dekat bawah ni lah, dalam buku nota. Okey, yang pertama apa situasi dia? Yang pertama, kedudukan imam dan juga makmum sekiranya seorang imam dan juga seorang makmum lelaki. So, macam mana kedudukan dia? Sila lakarkan dalam buku nota. Kalau yang tak pandai lukis, tak ada masalah. Awak boleh je buat orang lidi. Tapi kedudukan tu kena bagi jelas nampak. Okay? Kalau katakan awak malas nak lukis, awak boleh je print gambar gambar lelaki. Kan? Gambar lelaki dan juga gambar perempuan. So awak tampal je macam mana kedudukan imam dan juga makmum tersebut. Yang kedua, imam dan juga satu makmum perempuan, macam mana kedudukan dia. Imam dan dua makmum lelaki. Dan yang terakhir adalah imam dan dua makmum lelaki dan dua makmum perempuan. Okay, Ustazah nak ada dalam buku nota. Indeksnya adalah solat berjemaah pengikat hati. Dan awak kena buat yang ni. Okay, kena lakarkan yang ni dalam buku nota awak. Okey, kita teruskan dengan syarat solat berjemaah. Yang pertama, makmum berniat ikut imam. Nak buat solat jemaah, makmum mestilah berniat ikut imam. Yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Okay, tapi tak apalah, yang ni biasanya tak ada masalah. Sebab apa? Imam biasanya dia akan pakai mikrofon. Kan? Jadi walaupun makmum perempuan, di balik tabir kita boleh dengar. Kita boleh dengar dan kita boleh tahulah pergerakan imam tersebut. Okey, yang ketiga, kedudukan kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit mesti di belakang imam. Kita tahu imam mestilah di depan, makmum di belakang kan. Jadi jangan sesekali awak cuba nak cipta rekod makmum pula di depan, imam dekat belakang ya. Tu ajaran sesat. Okey, seterusnya pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Okey, maksudnya kat sini apa saja semua rukun fi'li. Okey, rukun fi'li ni maksudnya rukun solat kita yang kita bergerak-gerak apa semua tu mestilah selepas sempurna pergerakan imam. Jangan cuba-cuba untuk mendahului imam. Okey, imam tak rukuk lagi kita dah sujud dah. Tak boleh ya. Okey, yang seterusnya jarak di antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter. Okey, jarak di antara saf terakhir dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter. Okey, maksudnya kalau kita nak berimam, janganlah terlalu, macam contohnya awak duduk dekat pucung, dekat taman Puchong Permai, tapi awak nak solat dekat Puchong Perdana. Tak boleh lah sebab dah lebih 150 meter. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi kepada adab solat berjemaah. Apa adab-adab dia? Yang pertama, pakai pakaian yang bersih dan tidak berbau. Sebab apa? Sebab bila kita pakai pakaian yang berbau, pakaian yang kotor, itu akan mengganggu jemaah-jemaah yang lain untuk solat. Yang kedua, pakai pakaian yang tidak bercorak. Nampak tak contoh dekat sebelah ni dengan gambar tengkorak, dengan gambar macam-macam lah sekarang ni kan. Kalau boleh tolong jangan pakai gambar yang bercorak ataupun bertulis sekalipun. Sebab bila kita solat berjemaah, saf yang belakang akan baca aja tulisan belakang baju kita tu. Tu menyebabkan makmum tidak khusyuk. Okay? Yang ketiga, kena penuhkan saf di hadapan terlebih dahulu. Rapatkan dan luruskan saf. Bertenang dan tidak berkeluh kesah ketika solat. Kita nak solat, kita nak menghadap Allah, kena dalam keadaan yang tenang. Tak bolehlah kita dalam keadaan yang serabut, asyik, fikir lagi bab-bab dunia, petang ni nak main game, nak pergi melepak dekat mana. Tak boleh. Okay, kena kosongkan fikiran, tenang untuk bertemu dengan Allah. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan jenis makmum. Untuk pengetahuan semua, jenis makmum ada 2. Yang pertama adalah makmum muafiq. Dan yang kedua adalah makmum masbuk. So, kita akan tengok dulu makmum muafiq. Apa yang dimaksudkan dengan makmum muafiq? Makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okay. Dan makmum muafiq hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam. So, kita fahamlah makmum muafiq, sekiranya awak pergi ke masjid untuk menunaikan solat secara berjemaah, awak tengok imam dah angkat tangan untuk takbiratul ihram lah, maksudnya dah start solat. Masa tu awak baru sampai dan awak cepat-cepat ambil wuduk. Awak sempat masuk saf dan sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. Okay, memang awak lambat sikit. Sebab biasanya imam akan angkat tangan takbiratul ihram dan dia akan bacakan doa iftitah dulu kan. So, dalam masa tempoh doa iftitah tu awak ambil wuduk cepat-cepat. So, awak sempat baca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. So, awak digelar sebagai makmum muafiq, di mana awak hanya menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam sahaja. Okey, tak perlu pun awak bangun semula buat rakaat yang awak tertinggal, tak. Yang tu untuk makmum masbuk. Okey, kalau makmum muafiq ni maksudnya awak sempat membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. Okey, tak ada pun awak tertinggal rakaat. Okey, kalau makmum masbuk pula, makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Jelas tak? Dapat tak? Nampak tak perbezaan dia? Kalau makmum muafiq tadi, dia sempat baca Al-Fatihah bersama-sama dengan imam. Tapi kalau makmum masbuk, dia tak sempat. Dia baca Al-Fatihah pun time tu mungkinlah imam dah nak habis-habis dah baca Al-Fatihah. Barulah dia masuk, dia angkat tangan untuk takbiratul ihram kan. Dia baru nak start solat. Yang ni kita gelar dia sebagai makmum masbuk. Okay, kita tengok ni. Jika sempat rukuk ataupun tomak nina bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Makmum masbuk hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam bagi salam. Okay. Jadi awak faham, kalau makmum muafiq ni dia sempat membaca Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam. Tapi kalau makmum masbuk berlawanan. Maksudnya dia tak sempat pun baca Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat yang pertama. Okay. Sekiranya dia sempat rukuk dan tomak ninah bersama-sama dengan imam, makmum tu dapatlah rakaat tu. Kalau kata dia tak sempat, maka bila habis je imam bagi salam, dia kena bangun semula dan ganti balik berapa rakaat yang dia dah tertinggal. Okay. So, sekarang ni, Ustazah nak awak tengok video ni. Awak tengok video ni, awak cuba kenal pasti yang mana makmum masbuk, yang mana makmum muafiq.
Dan dekat situ awak boleh fahamlah apa itu makmum masbuk dan apa itu makmum muafiq. Berikut tata cara sholat berjamaah dengan makmum yang terdiri dari imam dan seorang makmum laki-laki. Kemudian datang makmum masbuk. Posisi imam berada di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan imam. Kemudian jika datang makmum masbuk seorang lainnya, maka makmum tersebut berdiri lurus di belakang imam dan makmum sebelah kanan imam mundur ke belakang serta meluruskan safnya tanpa harus menepuk pundak makmum pertama. Jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum yang baru datang berdiri di sebelah kiri makmum yang ada, langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Ketika mendapatkan rukuk secara sempurna, maka makmum ketiga ini masih mendapatkan rakaat si imam. Allahu Akbar. Kemudian datang makmum masbuk lainnya, maka makmum tersebut langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Makmum 4 tidak mendapatkan rakaat karena tidak mendapat rukuk dari imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu juga jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum tersebut langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika datang makmum masbuk lagi, hendaknya selalu memperhatikan agar posisi imam tetap di tengah depan, yaitu dengan menepati sisi makmum yang ada. Lakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah imam selesai salam yang kedua, makmum masbuk langsung berdiri menyempurnakan kekurangan jumlah rakaatnya masing-masing tanpa harus membuat jamaah baru. Mengenai dapat atau tidaknya hitungan rakaat imam ditentukan dengan dapat tidaknya makmum masbuk rukuk secara sempurna bersama imam.
Okey, baiklah. Ustazah tak pasti sama ada awak boleh dengar dengan jelas ataupun tak video ni. Tapi yang pastinya awak boleh nampak. Awak boleh nampak bagaimana yang dikatakan makmum masbuk dan bagaimana yang dikatakan makmum muafiq. Ada 3 orang makmum dalam video ni. Ada 3 orang makmum yang kita panggil dia adalah makmum muafiq, di mana dia sempat rukuk dan juga tumaninah bersama-sama dengan imam. Okey, dan yang balance tu lagi 4 orang tu adalah makmum masbuk. Okey, makmum masbuk ni lepas dia imam bagi salam, dia kena bangun semula dan tunaikan berapa rakaat yang dia tertinggal. Kalau katakan dia masuk ke masjid, tengok imam dah pun dalam rakaat dalam tahiyat akhir. Dia nak habis solat pun. Boleh tak sekiranya kita masuk juga dan join imam? Boleh tak? Semestinya boleh. Bolehlah kita join solat, tapi bila imam dah bagi salam, kita kena bangun semula dan tunaikan 4 rakaat yang kita dah tertinggal tu. Faham tak? Kalau awak kurang jelas, awak tak faham, awak boleh tanya ustazah. Okey? Boleh tanya dalam grup ataupun komen saja dekat bawah. So, kita tengok kaifiat solat bagi makmum masbuk. Okey. Yang pertama, tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama imam. Awak jangan tergesa-gesa. Maksudnya awak tengok, imam dah nak rukuk. Rakaat yang pertama tu imam dah nak rukuk kan. So kita jangan tergesa-gesa. Kita relax je, sebab kita tak nak nanti bila tergesa-gesa awak angkat takbiratul ihram tu, awak nak niat pun dah jadi niat awak tu dah orang kata macam kucak-kacir kan. Kita tak nak. Kita nak bertemu dengan Allah, kita nak menghadap dengan Allah ni dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang relax kan. Okey, yang kedua adalah berdiri tegak, berniat takbiratul ihram dan tumaninah serta terus mengikut pergerakan imam. Okey. Yang ketiga, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam. Sebaliknya, berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Okey, bila imam dah pun bagi salam, kita yang makmum masbuk ni jangan pula pergi bagi salam sama-sama. Kita kena bangun semula dan juga buatlah berapa rakaat yang kita telah tertinggal. Okey, kalau awak nak gambaran yang lebih jelas, nanti bila kita dah boleh pergi masjid, dah boleh pergi berjemaah di surau dan sebagainya, awak kena ikut. Ikutlah. Kalau bapa awak selalu pergi masjid, selalu pergi surau, ikut. Sebab bila awak selalu pergi, awak akan nampak macam mana yang dikatakan makmum masbuk, macam mana yang dikatakan makmum muafiq. Okey. Dan kalau awak selalu, kalau yang lelaki lah, selalu saya tengok yang lelaki, bila awak solat Zuhur dekat sekolah tu, ada yang dah aplikasikan makmum masbuk ni. Bila dia masuk lambat, keluar kelas lambat kan. So dia imam dah bagi salam, so dia bangun untuk buat rakaat yang dia dah tertinggal tu. Alhamdulillah lah. Okay. Yang keempat, menyempurnakan segala rukun solat sehingga salam. Sehinggalah awak bagi salam sehingga habis solat lah. Okay, next kita tengok apa hikmah solat secara berjemaah ni. Apa kebaikannya sekiranya kita solat secara berjemaah. Okay, yang pertama, dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan kerana melazimkan diri mengikut pergerakan imam. Bila kita rajin pergi solat secara berjemaah, automatik kita ni akan menjadi pelajar yang berdisiplin, anak yang dengar cakap. Inilah kiranya banyak sebenarnya kesan-kesan positif sekiranya kita solat secara berjemaah. Okey, yang kedua, menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Okey, bila kita solat secara berjemaah, insya-Allah daripada kita tak kenal akan jadi kenal. Betul tak? Sebab lepas saja awak solat, awak akan bersalaman dengan orang sebelah kiri kanan awak kan, ataupun dalam bersalaman dengan semua jemaah kan. Jadi daripada orang tak kenal awak, orang akan jadi kenal. Oh, ini anak Pak Mat ni kan. Jadi orang akan jadi kenal kita.
Lepas tu orang akan cakap benda yang baik lah tentang keluarga kita. Bagus. Pergi juga solat berjemaah walaupun baru tingkatan 2. Baru tingkatan 1. Dah pergi dah solat berjemaah dekat masjid kan. Orang akan berkata baik. Dan dapat menyatukan hati semualah. Kalau kita susah, bila orang kenal kita, orang tahu kita ni budak baik, jom pergi solat berjemaah dan sebagainya, orang akan bantu kita. Orang akan bantu keluarga kita. Nak ke tak nak? Okey, seterusnya poin yang ketiga, menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjemaah menyeimbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan. Kita tahu, bila kita nak pergi untuk menunaikan solat secara berjemaah, kita akan bergerak. Faham tak? Kita akan bergerak, maka tubuh badan kita akan menjadi lebih segar. Kita akan jadi lebih bertenaga, kita akan jadi lebih aktif. Okey, kalau katakan awak solat Zuhur dekat sekolah lah masa sebelum PKP kan. Kita akan solat Zuhur dekat sekolah. So asar tu biasanya awak akan ada masa untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke surau kan. Jadi biasanya waktu asar tu adalah waktu di mana kita selalu tertidur ataupun kita selalu menghadap laptop, menghadap komputer, menghadap handset, main game. Betul tak? Bila kita asyik menghadap, duduk aja main game ataupun tidur baring kan sambil main game, dia akan rasa, badan kita ni akan rasa lemau. Kadang-kadang ada setengah orang tu biasanya waktu asar tu lah, time tu lah dia nak tidur lah, nak apalah. Tapi sekiranya kita buat solat, kita bersolat, menunaikan solat secara berjemaah, lepas sahaja solat kita akan rasa lebih bertenaga, kita akan rasa lebih aktif. Jadi bila waktu petang tu, waktu riadah tu, kita akan dapat tolonglah keluarga kita untuk buat macam bapa awak minta cuci kereta ke, mak awak minta pergi kedai ke, kita akan rasa lebih bertenaga, lebih bersemangat. Sebab itulah kena amalkan budaya solat secara berjemaah. Kalau masa PKP ni pun tak boleh nak pergi ke masjid, tak boleh nak pergi ke surau, boleh je berjemaah di rumah. Berjemaah lah di rumah. Cuba latih diri awak tu, tak kira lah laki ke perempuan ke, cuba latih diri untuk menjadi imam. Cuba belajar macam mana cara untuk menjadi imam. Kan biasa kalau siang-siang awak dekat rumah, bapa tak ada, mak pun pergi kerja kan. Jadi awak dengan adik-adik awak ataupun awak dengan kakak-kakak awak, abang-abang awak. So kalau awak lelaki, bolehlah awak jadi imam kepada abang awak sekiranya abang awak tu tak nak jadi imam kan. So kalau perempuan, awak hanya boleh jadi imam kepada jemaah perempuan sahaja. Kalau awak ada abang, cuba minta abang awak tu untuk menjadi imam. Okay, insya-Allah. Kalau awak praktikkan benda ni, awak akan nampak perbezaan dalam keluarga awak. Awak akan nampak, awak akan rasa perbezaan dia sekiranya kita sentiasa mengamalkan solat secara berjemaah. Okey. Dan poin yang last sekali adalah ganjaran pahala dengan 27 kali ganda berbanding dengan solat bersendirian. Kita tahu sekiranya kita solat seorang-seorang, kita akan dapat 1 pahala. Tapi kalau kita berjemaah, walaupun awak dengan seorang adik saja, awak berjemaah dengan seorang adik, awak tetap akan dapat 27 pahala. Faham tak? Sebab sebenarnya yang kita malas sangat nak solat secara berjemaah ni sebab kita tak nampak, pahala tu tak nampak. Faham tak? Sebab bila pahala tu tak nampak, sebab itulah kita malas saja kan. Tapi cuba awak tukarkan. Mak atau bapa awak bagi duit belanja dekat awak, dia tanya awak nak RM1 ke nak RM27. Kita biasanya sebab kita nampak depan mata kita, of course lah kita nak yang banyak, kita nak RM27. Begitu juga dengan pahala. Begitu juga dengan pahala. Kita tak nampak syurga, kita tak nampak neraka. Sebab itulah kita asyik belengah aja nak buat benda baik, asyik malas je nak buat pahala. Betul tak? Sebab kita tak nampak syurga dan neraka. Sebab kita ni dekat dunia ni hanyalah tempat persinggahan. Allah nak hantar kita ke dunia nak uji kita, nak uji sama ada dia ni banyak banyak buat pahala ke ataupun banyak buat dosa. Dan yang kekal abadi adalah di negeri akhirat kita, iaitu destinasi terakhir kita, neraka ataupun syurga. So kalau kita pilih syurga, kita kena buat sebanyak mungkin pahala.
Okay, walaupun pahala tu tak nampak, walaupun kita rasa berat sangat nak buat sesuatu kebaikan tu, tapi kita kena lawan, kita kena aim, kita kena ada target, kita kena ada dah destinasi terakhir tu, pilihan kita yang mana. So bila kita pilih syurga, kita nak tak nak kita akan paksa diri kita untuk melakukan kebaikan, sebab kita takut dengan ancaman api neraka yang sangat dahsyat. Okey, ada apa-apa tak yang nak tanya untuk tajuk solat berjemaah ni? Kalau tak ada, kita akan teruskan dengan latihan. Okey, Ustazah bagi siap-siap latihan. Latihan ni adalah latihan kebat. Okey, Ustazah nak awak keluarkan buku latihan, tulis indeks solat berjemaah pengikat hati. Okey, dan ni adalah soalan kebat. Okey, soalan yang pertama, soalan kebat. Tulis balik, terdapat segelintir umat Islam yang menunaikan solat fardu secara bersendirian walaupun sudah mengetahui kelebihan solat berjemaah. Pada pendapat anda, mengapakah hal ini berlaku? Tulis soalan sahaja, gambar kartun yang sebelah kiri tu abaikan. Okey. Kemudian awak kena sambung dengan soalan latihan ini. Soalan 1 sehingga soalan nombor 7 buat juga dalam buku latihan. Okey. Awak akan ambil masa untuk salin, jadi jangan bimbang. Okey, nanti bila awak tengok video ni, awak boleh stop dekat latihan kebat tadi, salin dah siap, lepas tu awak play balik, kemudian stop dekat latihan ni. Okey, awak salin semua, kemudian jawab seperti biasa. Okey, jawab soalan, dan ni guna buku latihan sahaja. Faham ya? Okey. Kalau Ustazah nak awak buat soalan jawapan. Soalan jawapan. Okey, jangan tulis terus jangan tulis terus soalan semua. Okey, Ustazah nak awak buat soalan jawapan, soalan jawapan, soalan jawapan. Kalau katakan awak ada yang tak faham, awak boleh bertanya dalam grup ataupun awak boleh komen dekat bawah lah. Okey, tak ada masalah. Boleh je. InsyaAllah cepat atau lambat Ustazah akan balas. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita pada kali ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.